Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada rakan-rakan semua. Kita kali ini teruskan lagi pelajaran mengenai Excel dan tajuk pada kali ini adalah mengenai asas matematik. Jadi kita nak belajar macam mana nak menggunakan sama dengan, campur, tolak, kali, bahagi dan bracket. Jadi inilah fungsi sebenarnya kita menggunakan Excel untuk memproses data, untuk mengira data, untuk mengkaji data. Jadi alat-alat yang kita perlukan adalah asas-asas matematik. Jadi kita mulakan dengan sama dengan dahulu. Katalah saya ingin melakukan satu proses matematik. Jadi untuk melakukan proses matematik di mana-mana sel tertentu ni, kita kena letak sama dengan dahulu. Kita letak sama dengan maksudnya kita nak membuat pengiraan dalam matematik. Jadi kalau contohnya nak belajar campur dahulu. Saya nak mencampurkan dua kotak ataupun nak mencampurkan dua sel. Nombor 4 contohnya. Sini ada nombor 6 contoh. Dan saya bubuh level lah. Sini nombor pertama. Label dia nombor pertama. Nombor kedua. Jumlah. Jadi kalau saya nak jumlah nombor pertama dan nombor kedua ini, pertama sekali, apa yang saya perlu lakukan adalah letak sama dengan. Itu fungsi sama dengan. Dan saya pergi sahaja ke sel yang pertama ni, contoh dia 4, dia akan keluar. Sel tu nombor dia G5 dan saya letak tanda campur. Ini untuk plus campur. Tandakan macam tu campur. Lepas tu klik kotak kedua. Dan saya boleh enter. Lihat, jawapannya adalah 10. So, apa pun nombor yang saya akan tukar di kotak pertama atau kotak kedua, dia akan automatik campur di dalam jawapan yang di sini. Contohnya saya tukar sini jadi 2. Rakan-rakan lihat, jawapannya adalah 8. Jadi kita tak payah pening-pening kepala lagi. Sini saya ubah jadi 9 contoh dia. Dia akan automatik tukar jadi 11. Itu untuk tanda campur. Kalau saya nak tanda tolak pula, caranya adalah sama. Saya letak sama dengan 2. Katalah saya nak tolakkan kotak ni, G5 ni, tolak, tanda tolak. Saya klik di sini. Jadi 2 tolak 9, jawapannya negatif 7. Jadi apa pun saya tukar, dia akan berubah automatik. 9 tolak 9, jawapannya kosong. 20 tolak 9, automatik jawapan dia 11. Jadi kita tak payah pening-pening lagi nak kira. Ini untuk tanda tolak. Jadi rakan-rakan kena tengok betul-betul tanda tolak tu jangan letak tanda underscore. Kalau saya nak tunjukkan, ini tanda underscore. Yang itu kita tak pakai Yang kita nak tanda tolak. Tanda tolak tu macam tu. Dia kecil saja. Pendek. Okey. Kalau tanda underscore ni dia tak jadi. Kita gunakan tanda tolak yang kecil tu. Okey. Itu adalah tanda tolak. Untuk darab pula. Tadi kita dah belajar campur, tolak, darab. Darab kita menggunakan tanda apa tu? Tanda star kot. Yang ada duduk dekat biasanya duduk dekat nombor 8. Kita tekan shift, itu adalah tanda darab. Okey. Jadi cara saya nak darabkan dua nombor ini adalah sama dengan macam biasa. Klik dekat kotak mana yang kita nak darab. Contohnya macam ni, kotak G5, dia akan keluar G5. Tekan shift, tekan dekat nombor 8 tu, keluar tanda bintang ini. Tanda star ni, bintang. Ini adalah mewakili darab. Star darab dengan kotak ini contoh dia. Okey, G5. Dan ia keluar ni 180. 20 kali 9 jawapannya automatik 180. Kalau saya ubah ni, contohnya 2 darab 9, automatically jawapan dia 18. Okey, dia akan tolong kirakan. Ini kegunaan Excel. Dan ini kita tak boleh buat dalam Microsoft Word, Microsoft PowerPoint, benda tu tak boleh buat. Contohnya saya nak tukar kat sini, 2 kali darab 3, dia akan tolong kira, jawapan dia automatically jadi 6. Ini untuk darab, multiply. Kalau untuk bahagi pula, kita kena gunakan slash. Dalam Excel dia menggunakan slash. Okey, saya nak tunjuk contoh dia. Kotak ni bahagi dengan kotak ni. Jadi saya letak apa-apa saya kena letak sama dengan. Sama dengan equal ini memberitahu yang kita nak menjalankan program matematik. Okey, dalam sel tu.
Contohnya kotak pertama ni bahagi. Bahagi slash. Slashnya daripada mana ni? Ni slash. Apa? Serong ke kiri kot. Okey. Serong ke kiri. Jangan pakai slash yang lagi satu. Jangan pakai slash ni ya. Ni tak jadi. Bukan slash ini. Slash yang ini. Kalau saya pakai slash tu jadi tak? Saya pun tak tahu. Oh, tak boleh. Dia tak boleh pakai slash tu. Jangan tersilap slash ya. Pakai slash yang macam ni. Lepas tu bahagikan dengan kotak ni. Dan saya enter. 2 bahagi dengan 3. Jawapan dia 0.6667. Okey. Kalau saya nak decimal point, dia akan keluar macam tu. Saya nak kurangkan decimal point. Rakan-rakan dah belajar sebelum ni. Klik dekat atas ni. Contoh dia, saya tak nak decimal point lah. Contohnya 9 bahagi dengan 3. Kita tengok jawapan ni berapa adalah 3. Kalau saya letakkan 12 bahagi 3, rakan-rakan tengok dia automatik keluarkan jawapan 4. Okey, 12 bahagi 2 saya tunjukkan. Dia akan jawapannya adalah 6. Okey. Itu kegunaan bahagi ataupun slash. Dan satu lagi perkara yang rakan-rakan kena tahu, tanda bracket. Katalah saya ada operation matematik yang memerlukan tanda slash, tanda bracket. Ni contoh dia, saya nak bagi contoh dia ni nombor ketiga. Saya letakkan nombor ketiga. Saya rasa nak kena bubuh bracket ni. Contohnya saya nak formula dia, kotak pertama, kotak ketiga ni sini bahagi dengan kotak kedua ditambah dengan kotak. Jadi saya ubah sikitlah. Mungkin susah nak faham Nombor pertama sini saya letak pertama, nombor kedua, nombor ketiga. Saya nak nombor pertama bahagi dengan nombor kedua. Contohnya nombor pertama bahagikan dengan nombor kedua. Nombor pertama bahagikan dengan nombor kedua ditambah dengan nombor ketiga. Maksud dia 2 tambah 3. Jadi cuba saya nak buat satu operasi matematik. Nombor 10 ini dibahagikan dengan 2 tambah 3. 2 tambah 3 tu 5. Jadi 10 bahagi 5, jawapannya adalah 2. Kita tengok, dapat tak? 10 ni, kotak ni, bahagikan dengan 2 ditambah dengan 5 tambah 5. Dia akan jadi 8. Patutnya kita nak dapat jawapan 2. 10 bahagikan 2 tambah 3 ni 5. Patutnya saya nak jawapan dia 2. Sebab itu di sini lihat. F5. F5 adalah 10. Bahagi dengan G2. 2. Okey. Jawapannya 5. Dan ditambah dengan 3. Jadi 8. Okey. Tetapi maksud saya adalah 2 tambah 3 ni campur dulu. Jadi 10 ni bahagikan dengan 5. Jadi waktu itulah kita memerlukan bracket. Kalau itulah yang saya maksudkan, saya nak 2 campur 3 ni tambah dulu. Lepas tu barulah 10 bahagikan dengan 5. Jadi kita tak boleh tulis macam tu. Itu yang kita memerlukan bracket. Jadi cara nak tulis bracket tu mudah sahaja. Rakan-rakan pergi dekat bracket atas ni. F5 bahagi G5. Kalau kita biarkan proses operasi matematik ni macam ni, dia akan F5 bagi G5. 10 bahagi 2. Dapat 5. Baru ditambahkan dengan 3. Jadi 8. Kalau itulah yang kita maksudkan, maksudnya cara penulisan kita ini dah betul. Tetapi kalau kita nak 10 ini dibahagikan dengan 2 campur 3, jadi 5. Jadi operasi yang macam ni dah tak betul. Saya perlu letakkan bracket. Itulah adalah kegunaan bracket. Contohnya dekat sini, saya bubuh bracket. Okay. Saya klik dekat atas ni. Dekat sini yang saya ubah. Saya bubuh bracket dekat sini. Jadi 10 dibahagikan 2 tambah 3 adalah 5. Ini barulah jawapannya adalah 2. Tengok saya enter. Kan dah dapat 2. Tadi 8. Jadi ada bracket dengan tak ada bracket memberi makna yang berbeza. Okay, makna yang tadi kalau tanpa bracket, operasi dia adalah 10 bahagi 2 dulu. Dapat 5. Barulah kita tambahkan dengan 3. Jawapannya adalah 8. Jadi kalau saya bubuh bracket, maksudnya akan berubah. Maksudnya 10 dibahagikan 2 tambah 3 dahulu. 2 tambah 3 adalah 5. Jadi 10 bahagi 5 dan jawapannya adalah 2. Ni jawapan dia 2. Apa akan berlaku kalau tanpa bracket? Macam yang rakan-rakan lihat tadi, 8.
Jadi dua perkara yang berbeza. Kita letak bracket dengan tanpa bracket. Jadi operasi itu bergantung kepada apa yang kita mahukan. Itu adalah kegunaan bracket. Satu lagi, di dalam Excel, formula ataupun format yang kita telah masukkan di sini, kita boleh tarik dia, drag dia. Ni saya bagi contoh, saya letakkan bracket ya. Yang ini saya boleh tarik. Jadi formula dia akan ikut bawah ni. Formula dia akan ikut. Saya buatkan simple. Saya ambil contoh macam ni. Formula dia adalah 10 kotak ini darabkan dengan kotak sebelah ni. Jadi 10 darab 2. Jadi kalau saya ubah sini akan jadi 3. Katalah saya nak formula ini berterusan sampai sampai kawasan yang saya mahukan, sampai sel yang saya mahukan. Saya hanya perlu tarik sahaja ni. Okey. Saya hanya perlu tarik je. Ni saya buatkan dia punya border supaya rakan-rakan mudah nak lihat. Jadi ini saya letakkan tengah dulu. Jadi formula yang ada ni saya tarik, dia akan ikut semua sekali ni. Rakan-rakan lihat ni. Formula yang saya masukkan di sini adalah F5 kotak ni darab dengan G5. Kalau saya nak tengok formula dalam ni, saya tekan F2. Okey, mana F2? Saya tekan F2. Formula yang saya tulis adalah F5 kali dengan G5. Cuba rakan-rakan, saya dah tarik tadi. Cuba rakan-rakan lihat formula di sini. Dia adalah F6 kali G6. Lihat. F6 kali G6. Saya klik dekat sini, saya tekan F2. Dia tunjukkan kotak dia. F7 kali G7. Begitulah seterusnya. Kalau saya klik dekat ni, rakan-rakan lihat. Formula dia, patternnya adalah serupa sebab saya tarik saja. Jadi untuk ruangan ini, saya masukkan saja 2. Saya masukkan 9, dia akan automatically keluar 18 ini. Jadi kita tak payah masukkan formula itu satu persatu. Okey, saya tak payah masukkan formula itu satu persatu. Jadi saya tinggal masuk saja data. Dia akan automatically kira untuk saya. Lihat, dia tolong kirakan. Alright. Jadi tak payah kita masuk satu persatu. Kita type sahaja di mana kita nak formula yang kita nak masukkan. Lepas tu kita tarik. So sampai kawasan yang kita kendaki. Jadi formula tu dah ada siap. Untuk yang akan datang ni kita tak perlu masukkan lagi. Tak payah masukkan formula tu lagi. Satu lagi sign yang rakan-rakan kena tahu adalah tanda duit ni. Tanda duit. Tanda duit guna dia untuk kita mengekalkan sel supaya dia tak bergerak. Tadi ni bila saya copy, saya tarik ke bawah, dia bergerak. Saya tarik ni dia bergerak. Contoh dia, saya nak buat formula, sini saya letak satu nombor lagi. Okey, dalam petak ni saya tandakan, saya letak satu nombor lagi. Nombor 5 lah contoh dia. Formula yang saya nak buat adalah sama dengan, contohnya 10 kotak ni darab dengan 5, lepas tu tambah dengan kotak nombor 2 ni. Jadi 10 darab 5, 50 tambah 3 adalah 53. Jadi pattern dia lebih kurang macam ni. Ni, sini, sini. Kalau saya tarik formula ni, pattern dia akan serupa. Okey, saya nak tunjukkan dia punya pattern. Pattern dia macam tu. Kalau saya tarik ke bawah formula ni, pattern dia akan macam tu juga. Zap. Sebab itu dia keluar sini value. Formula kita tadi 10 darab 5 tambah 3. Jadi 10 darab 5 tambah 3, formula yang kita masukkan tadi. Bila saya tarik, pattern dia akan sama. Bila saya tarik ke bawah macam tu, maksudnya kotak ini, ni ada nombor, darab dengan tiba-tiba sini tak ada nombor. Ni ada perkataan, nombor dot pertama ni. Lepas tu tambah dengan kotak sebelah ni. Okey. Tambah dengan kotak sebelah ni. Ni. Okey. Jadi 2 darab ni nombor pertama perkataan ni tak ada value lah. Tambah dengan nombor 9, tak keluar value. Jadi yang ini betul, ada value saya tarik ke bawah. Okey. Pattern dia akan sama. 4 darab 10, 40. Tambah dengan 8, 48. Okey.
Kalau saya tarik macam ni pun sama. 99 darab 2 berapa? 198 tambah 3 201. Jadi pattern dia sama. Tapi program kali ini saya tak nak nombor 5 ni bergerak dalam formula saya. Okey, saya tak nak dia bergerak. Jadi cara dia, inilah kita menggunakan dollar sign ini. Klik dekat sini, petak ni tadi dah betul. 5, F5 sini. Okey, F5 darab F3 sini, F3 campur dengan G5, G5. Tapi F3 ini yang kita tidak mahu dia bergerak. Biar dia sentiasa darab 5 campur dengan nombor sebelah. Darab nombor 5 campur nombor sebelah. Darab nombor dekat sini tambah nombor sebelah. Kita nak macam tu. Jadi F3 ini yang kita kena matikan. F3 ini kita kena matikan. Cara dia, depan ini tambah dollar sign. Maksudnya kita tetapkan dia. Lihat cara saya buat. Ini tambah dollar sign. Dekat nombor 3 ini pun, lepas sebelum F tambah dollar sign. Dan sebelum 3 tu, saya tambah dollar sign juga. Jadi, bila saya tarik, F3 ini tidak akan bergerak. Lihat Zoom saya tarik ni. Yang kita tak letak dollar sign, dia akan masih mengikut pattern dia. Tetapi F3 ini, dia dah tak bergerak dah. Tengok, saya klik yang kat bawah. Pun F3 tetap sama. Ni F3 tetap sama. Ni F3 tetap sama. Maksudnya formula yang kita nak pakai adalah macam ni. 10 darab 5 campur 3, 53. Ni 2 darab 5 tambah 9. 2 darab 5, 10 campur 9, 19. 4 darab 5, 20 tambah 8, 28. 99 darab 5, berapa? 500 tolak 5, 495 tambah 3, 498. Betul. 23 darab 5, 230, 115. 115 tambah 44, 159. Betul jawapan dia. Macam itulah. Kalau kita masukkan nombor sini, nombor 10 ataupun nombor 5. 5 darab 5 akan dapat 25 tambah dengan 5. Dia patutnya jawapan sini adalah 30. Okey, lihat jawapan 30. Itu kegunaan dollar sign. Okey. Dan ada satu shortcut di sini, F3 ni. Kalau saya nak dia cara singkat, saya boleh masukkan dollar sign. Kalau rakan-rakan nak cepat, klik sahaja di dalam ini, tekan F4. Dia akan tolong siapkan dollar sign untuk kita. Itu salah satu cara singkat. Alright, shortcut yang saya boleh ajarkan di sini. Okey. Itu adalah kegunaan asas matematik di dalam Excel. Okey. Jadi beberapa perkara yang rakan-rakan kena perlu tahu. Campur, tolak, kali, bahagi, bracket, dollar sign. Dan semua itu memerlukan equal sign ini. Tanda sama dengan. Saya harap video ini dapat membantu rakan-rakan memahami dengan lebih lanjut tentang dunia Excel. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.